أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل بأبداننا واطلق بألسنتنا وقوي بأجناننا واسرع به أفهامنا وقوي بعزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesihatan ya, untuk kita melalui bulan Ramadan sehingga kelah ke akhir ini. Hari ini hari yang ke-29 ya, insyaAllah malam nanti mereka akan melihat anak bulan, jadi kita akan ketahui sama ada besok hari raya ataupun hari hari Sabtu ya. Kalau ikutkan panduan daripada ilmu falak, memang kita raya hari Sabtu lah, melainkan kalaulah anak bulan kelihatan ya, dan cukup umurnya di hari malam ni lah ya. Kalau tidak kelihatan maka kita akan berhari raya hari Sabtu insyaAllah. Jadi kita kelas pagi ni kita akan akhiri untuk pagi ni saja ya. Besok kita tidak adakan kelas untuk memberi laluan kepada kawan-kawan kita yang sudah beredar ya ke kampung masing-masing untuk berhari raya ya. Sekarang pun kita tengok pun sudah tak apa ramai lah ya. Kita cuba habiskan perkongsian kita dengan ayat di surah Al-Anbiya tu. Kita semalam telah mengupasnya sampai ke ayat 60 ya. Kita hari ini pergi laju sikit sebab kita nak cover dalam banyak ayat sehingga ke ayat ke-70. Bermakna ada 10 ayat kita cuba habiskan hari inilah ya. Kita pergi laju sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Ayat ke-61. Mereka berkata, fa'tu, maka datangilah ataupun bawalah dia, bihi, dengannya tu maknanya mereka menyuruh, kaum-kaum Nabi Ibrahim tu menyuruh mereka, orang-orang mereka membawa Nabi Ibrahim tu ala a'yunin nas, ke atas mata manusia ni. Maksudnya apa? Bawa mereka ke hadapan manusia, masyarakat kita semua, orang-orang kita ni, la'allahum yashhadun, supaya mereka menyaksikan ya. Menyaksikan maknanya melihatkan Nabi Ibrahim ni lah ya. La'allahum yashhadun sama konsepnya sebelum ni kita jumpa la'allahum, mana la'allahum kita jumpa sebelum ni, dia juga kalimah la'alla maknanya ada isim, la'alla dan juga khabar la'alla. Hum ni adalah isim kepada la'alla dan yashhadun ni adalah khabar ya kepada la'alla. Okey, kemudian mereka apabila Nabi Ibrahim dibawa berjumpa dengan mereka semua tu, jadi mereka bertanyalah. Qalu ni maknanya bertanya. Jadi mereka bertanya, a'anta. Ni adalah hamzah istifham ya, dipanggilkan hamzah istifham. Kadang-kadang kita lihat hamzah istifham ada berkaki alif, kadang-kadang tidak ada berkaki alif ya. Di mana ada kita berkaki alif hari itu? Atas ni ada soalan tak? Di sini ya. Qalu ajitana ya. Mereka berkata, adakah kamu membawa kepada kami? So ini adalah hamzah istifham, dia
berkaki alif sebab dia di awalan kalimah dan tidak ada kalimah hamzah qata' ataupun alif mat selepasnya, ya. So dia akan mengambil kaki alif, ya. Tetapi kalau dia tidak dia ada hamzah qata' selepasnya yang juga berkaki alif, jadi orang Arab tidak menulis hamzah qata' berdua-duanya dengan dua kaki, ya, dua-dua berkaki. Dia akan gugurkan kaki alif yang pertama ni, jadilah alif hamzah qata' yang tidak berkaki. Anta, adakah kamu? Fa'alta, fa'ala dengan ta ni fa'il dia, fa'ala ni kata kerjanya yang melakukan. Adakah kamu yang melakukan? Haza, ini, iaitu apa ni, yang merosakkan. Bi'alihatina, Tuhan-Tuhan kami. Ya, Tuhan kami tu patung-patung tu lah. Jadi mereka bertanya, adakah engkau yang melakukan perbuatan ni dengan Tuhan-Tuhan kami? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Mereka bertanya kepada Ibrahim. Jadi Ibrahim jawablah, ya, qala bal fa'alahu. Bahkan fa'alahu, dialah yang merosakkannya, melakukannya. Fa'ala tu di manakah fa'ilnya? Fa'ilnya kalau di sini dia mustatir, dia tidak nampak, tetapi sebenarnya fa'il tu adalah munfasil, ya, iaitu dinyatakan selepasnya, iaitu di sinilah kabiruhum, ya, yang paling besar daripada mereka tu, patung yang paling besar mereka tu, itulah yang melakukan perbuatan yang merosak-rosakkan bahala-bahala yang lain itu. Kata jawab Nabi Ibrahim, haza fas'al kabiruhum haza, maknanya yang besar ni lah yang melakukannya. Fas'aluhum, maka kamu kamu semua, wa aliziyadah ada di sini, tetapi ini dalam bentuk bentuk fi'il amar, ya, fi'il amar. Hamzah wasal digugurkan di sini apabila disambung dengan fa istighnafiyah di sinilah. Jadi wa aliziyadah digugurkan sebab ada hum, objek hum tu, jadi dia kena gugurkan hamzah alif ziyadah di sini. Fas'aluhum, maka kamu semua, wali jadah menunjukkan fa'il mukhatab, jamak orang kedua, iaitu kamu semua. Maka kamu semua tanyalah mereka. Ya, mereka tu siapa dia? Yang besar-besar tu lah, patung-patung yang besar tu yang tak rosak tu. Ya. Inkanu, sekiranya, inkanu yang tiqun, sekali lagi kita jumpa in, in adalah harfun syartun. So dalam kita lihat dalam ayat 68 tu, sekali lagi konteks in iaitu harfun syartun, dan ada ayat syartun, ya, ada ayat syartun. So in harfun syartun, jadi kanu yang tiqun ni ayat syartun lah, ayat syarat, ya. So bermakna kanu yang tiqun ni, ambil kotak, ni ayat syarat lah, ya, ayat syarat. Dan jawab syarat dia mana? Jawab syarat dia yang ni, fas'aluhum. So maknanya ini jawab syarat muqaddam juga, yang dibawa ke hadapan, ya. So ayat syarat dia di belakang, dia mulakan dengan jawab syarat dulu, iaitu fas'aluhum. Ini jawab ayat jumlah dipanggilkan ayat jawab syarat, ya, fas'aluhum in kanu yang tiqun. So dalam pembentukan ayat syarat tu terdapat kata kerja kana, ya, jadi menjadikan dia juga jumlah kana, ayat kana. So kana ada dia punya isim dia. So ini adalah isim kana, wa aliziyadah ni adalah isim kana, ya. Dan apakah khabar dia? Khabarnya ialah
yantiqun, ya. So ni khabar dia, ya. Isim kana adalah waw li ziyadah ni, kemudian khabar dia ialah yantiqun, ya. Jadi uh, kana ya, kana isim, dan yantiqun ialah khabar dia, ya. Okey. Lepas tu sambung faraja'u, daripada rajim ain, rujuk ataupun raja'a, maknanya pulang ataupun kembali. Apabila Nabi Ibrahim menyuruh mereka, mengatakan yang tiqun ni apanya, in kanu, sekiranya mereka itu boleh berkata-kata, itu maksudnya yang tiqun, ya. Jadi Nabi Ibrahim sarankan kepada mereka, tanyalah bahala yang besar-besar tu, sekiranya mereka boleh bercakap, sebab kamu sembah dia, kamu menjadikan dia Tuhan, ya. Sekarang ni kamu tanyalah dia kata, ya. Jadi mereka faraja'u, mereka kembali ila anfusihim, ya. Maknanya mereka ni kembali kepada apa kata tu, kewarasan lah, ya, kewarasan dia, fikiran dia, mereka menyedari, ya. Mereka menyedari yang bahala tu sebenarnya tidak boleh berkata-kata pun, ya. Faraja'u ila anfusihim, mereka kembali kepada diri mereka, iaitu balik rasional lah, orang kata. Faqalu, maka mereka innakum, sesungguhnya engkau, antum zalimun. Mereka berkata ini, mereka berkata kepada mereka sendiri, ya, kaum-kaum tu, innakum, ya, kamu semua ni, iaitu kaum semua dalam kaum mereka tu, mereka menyedari, ya, yang sebenarnya mereka telah membuat kesilapan, ya. Patung tu tak boleh berkata, macam mana kita boleh sembah dia jadikan Tuhan, dia kata. Jadi kata faqalu, jadi mereka berkata, innakum, sesungguhnya kamu semua ni adalah orang-orang yang zalim, ya, yang zalim, yang tak betul, ya, sesat dan melakukan perbuatan yang tidak betul tentang sembahan Tuhan. Itu maksudkan zalimun, ya. Kemudian sambung terus, summa, kemudian nukisu ala ru'usihim, ya. So ini satu phrase yang kena baca sekali lah, sebagaimana tadi kena baca yang ni satu sekali, ya. Jadi nukisu ala ru'usihim pun sama jugalah. Kemudian nukisu, mereka, nukisu ni asalnya apa, menunduk lah, ya, menunduk. Dalam konteks ini dia dalam bentuk majhul, iaitu pasif. So mereka ditundukkan ke atas ru'usihim. Ru'usihim ialah kepala mereka. Jadi maknanya walaupun tadi mereka menyedari yang mereka telah pun silap, tetapi nafsu ataupun hawa mereka mengatasi fikiran mereka. Itu maksud dia, ya. Nukisu ala ru'usihim, menundukkan atas kepalanya, maknanya dia tak nak terima yang logik tadi, ya. Dia tak nak menerima yang logik tadi, ya, yang mengatakan, oh, kita orang silap, ya, dan kamu semua, kita orang ni adalah orang yang zalim. Tetapi mereka dikalahkan oleh hawa nafsu mereka, ya, dan mengatakan laqad alimta ma haula yang tiqun, ya. Dan laqad, sesungguhnya telah pun, alimta, ta ni kamu mengetahui, alima ni kamu mengetahui, ma ni ialah harfun nafi, tidaklah, haula yang merujukkan kepada bahala-bahala tadi
yantiqun, tidak berkata, tidak boleh berkata-kata. Jadi mereka berhadapan sekali lagi dengan Nabi Ibrahim dan mengatakan, sesungguhnya kamu mengetahui mereka ni memang tidak boleh berkata-kata pun. Jadi kenapa kamu suruh kami ni tanya berhala tadi? Tu seolah-olah apa mereka sekarang ni nak menyalahkan Nabi Ibrahim kerana apa ni tidak mengatakan perkara yang benar kepada mereka ataupun mau mempermain-mainkan mereka. Okey. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Qala fata'buduna min dunillah. Jadi Nabi Ibrahim jawablah. Qala. Sekali lagi hamzah istifham di sini. Qala fata'buduna. Kenapa? Fa ni ialah maka ta'buduna. Apakah yang kamu sembah min dunillah, daripada selain pada Allah. Min dunillah ialah selain pada Allah. Apa ta'budu, kalau kita nak tengok terjemahan ni, kita boleh tekan di sini. Maka mengapa kamu menyembah? So yang ni adalah hamzah istifham. Dipanggilkan partikel tanya ni ialah hamzah istifham. Fa ni adalah fa tambahan, fa supplementary. Maka mengapakah kamu dengan waw nun tu adalah fa'il dia. Ibadah tu ialah kata kerjanya, iaitu menyembah. Jadi Nabi Ibrahim berkata, maka kenapa kamu semua ni menyembah min dunillah, dari selain daripada Allah, ma la yanfa'ukum, yang ma ni isim mausul, la ialah isim harfun nafi, yang tidak yanfa'ukum dalam bentuk fi'il mudhari', memberi apa-apa manfaat kepada kamu. Daripada non fa'ain tu kita boleh dapat dia punya 3 huruf akar dia dan kata dasar yang memberi erti memberi manfaat, faedah kepada kamu, syai'an, satu benda pun. Jadi kata yang selain daripada Allah ni tidak boleh memberi manfaat satu pun kepada kamu. Jadi kenapa kamu pergi sembah? Jadi bukan setakat dia tidak memberi faedah, kemudian tambah sekali lagi dengan waw antifah di sini, mereka tu juga la yadurrukum. Jadi apa-apa yang disembah oleh Allah ni, dikatakan oleh Nabi Ibrahim, mereka tidak memberi apa-apa manfaat sesuatu pun kepada kamu, dan mereka juga tidak boleh memberi kemudaratan kepada kamu, sebab dia orang ni adalah batu, tak ada boleh apa-apa. Jadi kenapa kamu sembah? Tak masuk akal. Itu lebih kurang apa Nabi Ibrahim nak berkongsi dengan kaum-kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim kita sambung lagi, ufin, celakalah lakum kepada bagi kamu, walima, dan juga kepada apa ta'buduna min dunillah, apa yang kamu semua sembah selain pada Allah, selain pada Allah. Jadi Nabi Ibrahim tegas, sekarang ni Nabi Ibrahim tegas dah, kata pada mulanya dia membuat tipu helah saja, tipu daya kepada kaumnya dengan memecahkan bahala dan meninggalkan bahala yang besar tu tanpa dipecahi. Sekarang ni dia menyatakan yang tentang sembahan. Sembahannya itu, sembahan selain daripada Allah ni adalah tak masuk akal. Jadi bukan setakat masuk akal saja, Nabi Ibrahim kata ini adalah satu perbuatan yang tak elok. Sebab tu digunakan kerana ufin, celakalah kamu semua dengan apa yang kamu sembah selain pada Allah tu. Afala ta'qilu, kenapa kamu semua
tidak menggunakan akal, tidak berfikir, ya, memang tak logik. Ya, satu batu tu yang kamu buat sendiri, kamu bentukkan, kemudian kamu pikul dia ke satu tempat dan dia tak boleh bercakap, tak boleh mendengar, tak boleh memudaratkan apa-apa. Lepas tu kamu pergi sembah dia. Sembah dia. So memang perkara tu tak logik. Apalah ta'khilun? Kenapa kamu tak gunakan akal? Qalu harriquhu. Ini ayat yang kita bincangkan minggu lepas, ya, sehinggalah hari Isnin tu. Ya tu. Qalu harriquhu. Jadi apa mereka buat? Jadi mereka kata harriquhu. Bakarlah Nabi Ibrahim ni. Ya. Sebab dia tak mahu mengikut agama kaumnya, ya. Agama kaumnya adalah agama yang mereka ikut daripada nenek moyang mereka, menyembah berhala. So Nabi Ibrahim tidak mahu mengikut tu, jadi mereka kata qalu harriquhu. Mereka berkata bakarlah dia wansuru, dan tolonglah kamu semua alihatakum, tuhan-tuhan kamu ini, in kuntum fa'ilin, ya, sekiranya kamu semua fa'ilin, orang-orang yang boleh melakukan, ya. Melakukan tu iaitu membakar Nabi Ibrahim. Okey. Ya, kita ketahui daripada kisah Nabi Ibrahim ni memang mereka selepas tu mengumpulkan, ya, kayu-kayu, ya, dan membakar Nabi Ibrahim, ya, sebagaimana yang dirancangkan oleh mereka itu, ya. Lepas tu Allah berkata qulna. Qulna ni dia menunjuk kepada Allah, ya. Jadi Allah berfirman, qulna daripada qala yang ditambah dengan na. Na tu adalah fa'il dia, ya. Fa'il apabila qala bertemu dengan fa'ilna, jadi lam tu disukunkan. Jadi qaf ni ditukarkan ke baris hadapan kerana terdapat huruf ilah waw, ya. Kalau kita tekan di sini, kita dapati ada huruf ilah waw yang kedua selepas qaf ni. Jadi dia akan ditukarkan kepada dhammah. Ya, sebab itulah dia mengambil kalimah qulna, ya. Kalau kita nak ambil contoh lain yang sebelum ni kita jumpa ajik tanah. Mana dia ajik tanah, hari itu kita tidak. Okey. Yang ni ialah jim, tiga huruf akar dia lah jim, ya dengan alif, ya. Ya dengan alif. So sama juga, ya. Jim kalau kita tekan sini, ini tiga, ja, jim, ya, alif. Huruf keduanya ialah ya, ya. Huruf keduanya ya. So apabila kata dasar ja'a digabungkan dengan ta fa'ilnya, jadi hamzah qata' tu disukunkan, ya. Huruf terakhir ni disukunkan. Kemudian jim tu mengambil baris apa? Jim mengambil baris bawah, ya, untuk meraihkan huruf ya kedua, ya. Di sini huruf ya kedua. So bila huruf ya kedua, huruf pertama tu akan mengambil baris kasrah, ya, supaya huruf yang ketiga tu dapat disukunkan, ya, untuk mengambil fa'il ta. Yang ni dia punya isim fa'il. Okey. Itu sebagai contoh, ya, supaya kita tahu macam mana nak membentuk kalimah-kalimah, ya, macam dari konteks ni dia macam mana menjadi apa? Doktor nak tanya, Menjadi qulna, okey. itu ayat 63 tu ada kanu kan, kanu yantiqun. Jadi yantiqun tu khabar kana, dia bukan masuk ke kalau khabar kana?
In kanu yantiqun. Yantiqun. Ah, bukankah yantiqin? Sepatutnya dia apa? Dia Khabar khabar kana kana ialah mansub kan? mansub. So mana ini mansub lah ni. Oh, bukan Ah, yantiqin ya. Dia kalau mansub yantiqin. Bukan, status dia mansub. Oh, status dia. Status dia. Sebab dia ni satu ayat. Yang tikun adalah jumlah. Oh, jumlah. Kalimah tu marfu'. Tetapi dia menjadi satu ayat. Ayat tu adalah khabar kepada kana tu. Dia ada dua level sini ya. Satu kalimah dia, satu ayat dia. So ayat jumlah kana, jumlah khabar dipanggil. Ya. So jumlah khabar tu menjadi mansub lah. Ya. Ini isim, jadi khabar dia adalah, tapi kalimah tu perbuatan tu adalah marfu'. Perbuatan mampu. Okey. Dia ada dua level tu ya, berbeza ya. So Hmm. jangan tengok yang ni memang ini perbuatan ni mereka membuat apa ni sekiranya mereka itu boleh bercakap. Itu dalam bentuk marfu' lah. Tetapi dalam konteks kana dia ni adalah satu ayat dipanggilkan jumlah khabar ya. So khabar tu akan mengikut konteks kana, iaitu khabar yang mansub. Okey. Terima kasih, Doktor. Okey, kulna diharapkan boleh faham kenapanya qaf pada depan tu ya, sebab ada huruf kedua dia, huruf waw tu. So itulah clue macam mana pembentukan qala dengan na menjadi qulna ya. Ya naru, ya ialah dipanggil apa, harfun nida, iaitu harfun seruan. Nar adalah api ya. Wahai api, okey, Allah menyeru kepada api itu kuni. Kuni ialah kaf waw nun, kunu ya. Tetapi sebab nar tu ia muannas, jadi dia mengambil ya di bawah ya, jadi kuni ya. Kalau muzakkar dia akan jadi kun ya, kaf dengan nun saja, waw tu digugurkan ya. Kun muzakkar, tetapi bila muannas dia kena tambah ya selepas nun tu. So bila ya selepas nun ni tidak disukunkan, jadi waw ni tidak digugurkan ya. Jadi ialah dia kuni ya, fi'il amal kepada nar. Nar ni muannas ya. Bardan, jadilah engkau wahai api, bardan ialah sejuk ya. Sejuk maknanya api yang membakar Nabi Ibrahim tu Allah mengarahkannya supaya dia jadi sejuk, wasalaman ya, dan selamat ala Ibrahim ya, ke atas Ibrahim ya. Terlihat di sini ala adalah harfun jar. So bila harfun jar sepatutnya Ibrahim patutnya baris bawah lah ya, sebab dia majrur. Tetapi Ibrahim adalah, kita panggilkan dia kalimah alam. Alam ni ialah nama orang bukan Arab ya. Nama orang bukan Arab ni dia masuk dalam kumpulan mamnu' minas sorfi ataupun ghairul munsharif. Dia tidak mengambil baris bawah. So bila dia majrur, dia akan mengambil baris atas ya. Sebab tu Ibrahim ya. Sebelum tu kita lihat atas tadi ya Ibrahimu. Itu apa ya? Itu marfu' sebagai isim munada, dia marfu'. Tetapi di sini majrur, dia akan mengambil mim baris atas ya, kerana ghairul munsharif ataupun mamnu' minas sorfi, dia boleh mengambil baris atas dan baris hadapan saja yang tidak bertanwin ya. Itulah sebab dia
ala Ibrahim ya. Okey, dan sambung lagi wa aradu, dan ni du sini menunjukkan apa? Itulah fa'il dia, iaitu mereka itulah, ya, mereka yang sama diceritakan kaum-kaum mereka tu, ya, mereka menginginkannya ataupun ya mahulah, ya, mereka mahu bihi dengannya. He itu ialah Nabi Ibrahim lah, ya, maka mahu dengannya Nabi Ibrahim itu kaidah, iaitu merancang perkara-perkara yang buruk lah. Kaidah ni merancang perkara yang buruk ke atas Nabi Ibrahim. Faja'alnahum, ya, so faja'alnahum ni kalau kita pecahkan kepada 3 komponen lah. Satu komponen fa, maka lepas tu ja'alna ni ialah apa? Fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Ja'ala adalah kata kerja, na tu fa'il dia kami, ya. Maka kami telah menjadikan, hum tu ialah objeknya. Hum tu ialah siapa? Kaum Nabi Ibrahim tadilah, ya. Jadikan mereka apa? Al-khasirin, iaitu orang-orang yang rugi, ya. So maknanya segala perbuatan mereka itu adalah sebenarnya merugikan mereka. Walau apa rancangan mereka dia terhadap Nabi Ibrahim tu, ya, keseluruhannya merugikan mereka daripada perbuatan menyembah Tuhan berhala itu, ya. Maka mereka tu dalam kerugian. Itulah maksudnya apa, al-khasirin, yakni dia dalam imra apa, ada rob baris bawah dengan ya nun ni untuk jamak muzakkar salim. Kalau ya nun dia menunjukkan sama ada mansub ataupun majrur, ya. Tetapi dalam konteks ni, kerana dia menjadi objek kepada ja'alna ni, so dia adalah dalam status yang mansub lah, ya. Dia maf'ul bih kepada kalimah faja'alnahum ni, ya. Jadi dia adalah mansub yang muzakkar yang jamak, ya. 3 huruf akar dia ialah kha, sim dengan ra, ya. Itu dan dibentukkan dalam apa, akhsarin, ya, khasirun itu apa, mufrad dia akhsarin, ya, menjadikan dia dalam bentuk jamak, ya, akhsarin. Ustaz, maknanya di sini ada 2 objek ni, ya. Mana? Ada 2 objek lah. Home satu, akhsarin satu, kan. Hum ni dipanggilkan takkid, ya, yang menguatkan lagi, menegaskan lagi orang-orang tu lah. Humul, ini cara orang Arab lah dia buat ayat ni apabila nak menegaskan apa ni, subjek matter ni ialah objek. Akhsari ni tu digunakan isim dhamir tambahan. Hum ni maknanya masih satu je lah. Benda yang Objek sama. satu ke 2? Objek dia, maf'ul bih. Dia dua-dua maf'ul bih. Dua-dua. Maknanya 2 lah, maf'ul bih. Maknanya hum ni orang yang sama. Dia nak menegaskan lagi lah. Okey. Sadaqallahul azim, ya. Okey, sampai 7.50 kita dapat kongsi, habiskan. Sebab selepas tu sudah cerita tak ada lagi Nabi Ibrahim lah, ya. Sini cerita apa tentang Nabi Lut lah sini, ya. Wa najainahu wa Lutan, ya. Ini maknanya hu ni masih merujuk pada Nabi Ibrahim, tapi selepas ni cerita kepada dengan Nabi Lut, ya, dan seterusnya lah, ya. So tidak ada lagi kisah dengan kaumnya dengan bahala itu. Lepas tu sambunglah cerita lain yang wa wahabna lahu ishaqa ni, dia mengurniakan dia masih lagi Nabi Ibrahim, iaitu mengurniakannya Ishaq, ya, Nabi Ishaq
Nabi Yaqub, ya, dan seterusnya, ya, menyambung cerita tu, tapi sudah habis cerita dia dengan alihatun tu, iaitu tuhan-tuhan mereka yang dalam bentuk patung-patung dan berhala tu. Okey, insya-Allah kita sudahi di sini untuk hari ini, dan kita semua ucapkan selamat menghabiskan puasa kita, dan juga selamat menyambut Aidilfitri, ya, untuk tahun ini, dan insya-Allah kita akan sambung pembelajaran kita. So minggu depan kita akan bercuti lah, ya. Kita akan bercuti Isnin ke Selasa minggu depan akan bercuti. Kalau kita mulakan semula, nanti kita akan beritahu Isnin satu lagi lah. So Isnin satu lagi berapa bulannya? 22 hari Sabtu, 22, 29 hari Sabtu, hari Isnin, 1 hari bulan. 1 bulan Mei. 1 bulan Mei, ya. Tapi 1 bulan Mei masih lagi apa, ya? Cuti am lagi, ya? Lagi. Am lagi kita cuti jugalah, ya. So kalau Okey. kita nak mula pun 2 Mei lah hari Selasa tu. InsyaAllah. Alright. 2 Mei lah. Ya. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Hari Raya. Maaf saya betul. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Terima kasih. So yang mengikuti kelas-kelas lain tu, seminggu ni kita apalah, ya, kita cuti jugalah, bukan yang pagi ni sajalah. Terima Terima kasih. kasih Doktor. Assalamualaikum.